الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. Hadis ketujuh, agama adalah nasihat. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu ketulusan. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau bersabda, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin dan kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Terjemahan ini tadi bagus sebab ia menterjemahkan nasihat kepada ketulusan, which is ia cut short apa yang akan kuterangkan lepas ini. Okey. Tapi kebiasaannya ad-dinun nasiha. Biasanya orang terjemahkan sebagai agama itu ialah nasihat ataupun nasihat menasihati kadang-kadang. Yang mana ia sangat-sangat canah bagiku problematik. Kenapa? Sebab makna nasihat dalam bahasa Melayu ini sama tu dengan makna nasihat dalam bahasa Arab. Au benar dalam bahasa Arab nasihat tu boleh membawa makna nasihat dalam bahasa Melayu. Tapi ini semestinya. Dan dalam hadis ini kompom bukan. Kenapa Cuzah? Ya, ad-dinun nasihat. Agama tu nasihat. Kita ambil contohnya maknanya nasihat dalam bahasa Melayu lah. Ad-dinun nasihat. Agama tu nasihat menasihati. Sekalinya sahabat atunya kulna liman. Yang sahabat tu arah siapa? Yang Nabi qala lillah, arah Allah Taala. Macam mana bah dengan menasihati Allah Taala? Artinya mun tani faham nasihat di sini dengan makna nasihat bahasa Melayu, seolah-olah tani mesti menasihati Allah wah. Kali li kitabihi, nasihat kepada kitab-kitabnya. Macam mana tani menasihati kitab-kitabnya? Nasihat kepada Rasul, wali rasuli. Okeylah, yang selepas itu wali a'immatil muslimin wa ammatihim bolehlah. Boleh kita ni padankan dengan makna tu. Tapi ni yang tiga awal ni wah. Apa makna nasihat di sini? Itu tu macam yang disebutkan tadi dalam terjemahan tadi, ketulusan. Artinya itu antara terjemahan yang lurus bagi ataupun kefahaman yang lurus bagi an-nasihat. Sebab nasihat ni dalam bahasa Arab antara satu perkataan yang maknanya sangat-sangat luas. Sebab nasihat ia mengandungi makna menunaikan hak orang yang dinasihati itu dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Artinya menunaikan hak secara penuh itu dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, ia nasihat tu. Menunaikan hak dengan penuh, dengan sempurna, dengan ketulusan dan keikhlasan, atau makna nasihat. Jadi kalau kita ni faham cuma tu, ad-din, agama tu ialah nasihat, menunaikan hak dengan keikhlasan dan ketulusan. Kepada siapa? Artinya menunaikan hak dengan ketulusan dan keikhlasan siapa? Arah siapa? Lillah. Kita ni menunaikan hak Allah Ta'ala dengan keikhlasan dan ketulusan. Wali kitabih. Kita ni menunaikan hak kitabullah dengan keikhlasan dan ketulusan. Wali rasulihi, dan rasulnya. Kita ni menunaikan hak Rasul Nabi Muhammad SAW, Nabi kita ni, dengan keikhlasan dan ketulusan. Wali a'immatil muslimin, dan kita ni menunaikan hak a'immah muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dengan keikhlasan dan ketulusan. Wali wa'ammatihim, dan kita ni menunaikan hak orang awam kaum muslimin dengan keikhlasan dan dengan ketulusan. Cuma tu kita ni faham ad-dinun nasihat. Cuma tu kita ni faham ad-dinun nasihat. Pasal an-nasihah bukan nasihat dalam bahasa Melayu. Tapi an-nasihah ialah, teringati di sini, menunaikan hak dengan penuh secara tulus dan ikhlas. Jadi bila mananya Nabi SAW ad-dinun nasiha, ada termasuk dalam jawami'ul kalim, dalam suatu kurnia Allah Ta'ala yang dinamakan sebagai jawami'ul kalim. Artinya perkataan-perkataan yang sedikit tapi mengandungi makna yang banyak. Sebab memang pun keseluruhan agama ni adalah nasihat, menunaikan hak dengan keikhlasan dan ketulusan. Arah siapa? Lillah. Cuma tadi menunaikan hak Allah Ta'ala dengan keikhlasan dan ketulusan, tadi beriman kepadanya, tadi taat dan patuh kepada ia punya hukum hakam, perintah dan larangannya. Kita ni memusuhi siapa yang memusuhi Allah Ta'ala. Kita ni menyokong siapa yang menyokong Allah Ta'ala. Kita ni memperjuangkan agamanya. Itu semua termasuk daripada makna nasihat lillah. Artinya menunaikan hak Allah Ta'ala dengan tulus dan ikhlas. Wali kitabihi, menunaikan hak kitabnya, Al-Quran. Cuma mana? Dengan tadi memahaminya, dengan tadi membacanya,
dengan tadi mengamalkan apa segala ajaran dalamnya, dengan kita ni mengetahui makna-makna yang tersembunyi daripadanya. Itu maksud an-nasihah li kitabihi, menunaikan hak kitabullah dengan tulisan ikhlas. Wali rasulihi, cuma nasihat bagi rasul ni dengan menunaikan hak rasul dengan tulisan ikhlas. Macam mana? Dengan kita ni mengikut Nabi SAW, dengan kita ni mentaati perintah dan larangan Nabi SAW, dengan tadi menyokong dan memperjuangkan Nabi SAW, dengan tadi turut bersama-sama mengembangkan dakwah Nabi SAW, dengan tadi mencintai Nabi SAW, dengan tadi mencontohi segala akhlak Nabi SAW. Semua itu termasuk dalam nasihah li rasulihi. Wali a'immatil muslimin, nasihat kepada a'immah muslimin, nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Dengan apa? Dengan taat kepada dorang. Atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Dan kita ni membagi dorang nasihat, ini nasihat bahasa Melayu ya. Dan tadi membagi dorang nasihat dan guidance ataupun teguran untuk kebaikan bis dorang secara ikhlas dan tulus. Ataupun termasuk daripada nasihat li a'immatil muslimin. Dan nasihat li ammatil muslimin, nasihat bagi orang awam dari kalangan muslimin ialah apa? Secara ringkasnya boleh dikumpulkan dengan satu hadis yang lain, which is untuk tadi mencintai bagi dorang apa yang tadi cintai bagi diri kita ni. Kita ni mau kinda masuk syurga, tadi mau masuk syurga. Tadi mau kinda tadi itu mendapat hidayah, tadi mau mendapat hidayah. Tadi mau kinda tadi berbuat baik, beramal soleh, tadi mau berbuat baik dan beramal soleh. Maka itu yang sepatutnya tadi mau juga untuk kaum muslimin yang lain. Maka implikasinya, oleh sebab tadi mau bagi durang apa yang tadi mau bagi diri kita ni sendiri, daripada nikmat Allah Ta'ala, daripada syurga, daripada pahala, daripada kebaikan, maka ia akan membuatkan kita ni membuat amar ma'ruf nahi munkar, artinya menyuruh perkara yang ma'ruf dan melarang perkara yang munkar, membagi guidance arabis durang, apa yang kita ni tahu. Contohnya dalam agama, kita ni memberi peringatan arabis durang, kita ni menolong durang ketika mana durang kesusahan, kita ni mendefend dorang ketika mana dorang dizalimi dan lain-lain. Semua tu termasuk daripada an-nasihah li amatil muslimin. Nasihat ataupun menunaikan hak secara ikhlas dan tulus bagi kaum muslimin secara umumnya. Artinya nasihat itu bukan sekadar nasihat menasihati itu, yakni memberi peringatan yang baik. Itu termasuk lurus. Tapi bukan itu saja. Malah lebih luas maknanya merangkumi keseluruhan agama kita ni. Sebab ad-din itu sudah tu an-nasihah, menunaikan hak dengan lengkap secara tulus dan ikhlas. Secara tulus dan ikhlas itu pun penting juga. Balik arah hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Artinya dalam segala tindakan ni, perbuatan dan amalan dan amal soleh ni, ianya kita ni ada dua unsur. Satu unsur pertama ialah perbuatan itu sendiri. Sembahyang contohnya, perbuatan persembahyang itu sendiri. Bersedekah contohnya, perbuatan sedekah itu sendiri. Berkorban contohnya, masa ni perbuatan tadi berkorban itu sendiri. Unsur kedua yang besar juga ialah niatnya. Artinya apa yang mengiringi, niat yang mengiringi perbuatan kita itu. Dan niat ini sangat-sangat besar dia punya bahagiannya. Sebab niat kita itu terpisong, maka keseluruhan tindakan kita itu akan seolah-olah dibuang ke sampah lah saja. Sebab nada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka makna nasihat itu merangkumi semua benda tu dalamnya. Cuma tu. Maka itu makna ad-dinun nasihat itu. Dan alhamdulillah ya terjemahannya tadi lebih memudahkan lah. Which is apa tu namanya, ketulusan tadi ia punya terjemahannya.